إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang beriman, sama-sama kita mengambil peluang pada hari ini di hari Jumat yang mulia, kesempatan kita duduk pada hari akhir sekali daripada Zulhijjah ataupun hari yang pertama di awal-awal tahun baru. Sama ada kita berada pada hari akhir pada tahun 1435 Hijriah ataupun hari yang awal di tahun baru 1436 Hijriah. Sama-sama kita mengambil peluang bermuhasabah. Sama-sama kita membaharui keazaman kita, menguatkan iman sebagai seorang pribadi yang menjadi hamba kepada Allah. Sama-sama kan kita tingkatkan sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dapat keuntungan di atas dunia, berjaya hidup di atas dunia, dan yang kita paling harapnya ialah berjaya dan beruntungnya kita menjadi seorang hamba yang dapat kebaikan yang sangat banyak di hari selepas pada kita mati. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala memilihkan kita umat al-Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu ummah
yang dipilih oleh Allah menjadi ummatan wasata, dengan makna umat yang terpilih dan umat yang paling adil, untuk memberi kelayakan menjadi penyaksi terhadap dakwah para rasul yang lain kepada umat mereka, kepada kaum mereka. Bermakna ummatan wasatan adalah apa yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan makna menjadi umat yang adil, menjadi umat yang terpilih, oleh kerana akan menjadi penyaksi terhadap dakwah rasul-rasul yang mereka telah berdakwah akan kaum mereka itu sendiri. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita sama-sama mengikut tafsir sebagaimana berkata Ibnu Katsir, innama hawwalnakum ila qiblati Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya kami pindahkan kamu yang pada asalnya berkiblat kepada Baitul Maqdis. Kita dapati bahawa Nabi berkiblat dalam semayanya kepada Baitul Maqdis 16 bulan ataupun 17 bulan setelah mana hijrah ke Madinah. Tetapi Allah Ta'ala perintah per Nabi supaya beralih, berkiblat kepada Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Allah Ta'ala ubahkan mereka itu supaya berkiblat kepada kiblat Ibrahim alaihi salam, dan kami memilihkan kiblat itu, kiblat Ibrahim itu bagi kamu, linaj'alakum khiyaral umam, karena kami hendak menjadikan kamu sebagai khiyaral umam. Itu makna wasatan. Wasatan dengan makna khiyar al-umam, yaitu sebaik-baik ummah, ummah yang terpilih. Litakunu yaumal qiyamati syuhada 'alal umam, supaya kamu pada hari kiamat esok menjadi penyaksi, menjadi saksi ke atas al-umam, ke atas umat-umat yang lain. Li'annal jami'a mu'tarifuna lakum bil fadli, oleh kerana semua umat itu iktiraf, mengaku dengan kelebihan yang ada bersama kamu. Sebab itu Ibnu Katsir kata wal wasat huna al khiyar al ajwad. Al wasat huna al khiyar al ajwad. Maksud dengan wasat sini ialah al khiyar, yaitu baik ataupun yang paling baik. Sebagaimana Nabi adalah daripada keturunan Quraisy, adalah sebaik-baik keturunan dan semulia-mulia keturunan, dan dari situ juga as-salatul wusta allati hiya afdalus salawat wa hiya al-asr, dipanggil salat al-wusta karena dia adalah seafdal semaya, sebagaimana disabit dalam hadis sahih. Itu yang dimaksud dengan ummatan wasata, yaitu umat terpilih dan umat yang adil. Setelah mana Allah Ta'ala jadikan umat ini ummatan wasatan, umat yang terpilih, umat yang ada sifat keadilan. Memang sekali tidak boleh jadi umat yang terpilih, tidak boleh jadi umat yang paling baik kalaulah tidak berhubung dengan ajaran yang paling baik. Ini sudah tentu bahawa syariat
yang ditentu oleh ini umat ialah syariat yang paling sempurna, minhaj yang paling betul dan jalan yang paling baik. Walamma ja'alallahu hadhihi al-ummat wasatan khassaha bi akmalis syara'i' wa aqwamil manahid wa awdahil mazahib. Oleh itu, ini sewaktunya perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih menjadi ummatan wasatan, ialah sebaik-baik ummah. Berdasar kepada syariat yang cukup-cukup mulia, yang cukup-cukup sempurna, sebagaimana ayat yang Allah Taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengiklan kesempurnaan al-Islam, kesempurnaan nikmat yang sudah Allah Taala kurniakan kepada umat al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, hari yang aku sempurna bagi kamu akan agama kamu, dan aku menyempurnakan ke atas kamu nikmat aku, dan aku telah reda bagi kamu al-Islam sebagai agama. Yang Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis Tariq ibn Shihab daripada Umar ibn Khattab, ada cerita kata anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ataupun ayatan fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna zalika al-yawma 'idan. Seorang lelaki daripada orang Yahudi satu kali tanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, satu ayat dalam kitab kamu yang kamu baca itu, kalaulah Allah Ta'ala menurun ke atas puak kami orang Yahudi, kami nak ambil hari yang Allah Ta'ala menurunkan ayat itu sebagai satu hari raya. Ini orang Yahudi. Lalu Umar tanya kata, ayyu ayatin, manakah ayat yang kamu maksud itu? Jawabnya yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat hak tu hai prakak sempurna Islam ni lah yang orang Yahudi kata kalau serupa dengan ni ada dalam agama kita, kami nak ambil hari tu ayat ni sebagai hari raya. Puas hatinya berseronok nak dengar jamin ni Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar bin Khattab mengucap dengan katanya, qad arafna zalikal yaum, kami tahu hari itu hari apa, wal makan alladhi nazalat fih, dan kami tahu juga tempat yang turunnya ayat tu, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafah yauma jumu'ah, iaitu turun pada masa Nabi sedang berdiri berwukuf di Arafah pada hari Jumaat. Allahu Akbar. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, itulah al-Islam yang bawa agama yang sempurna, lengkap dan meliputi bagi segala ruang hidup manusia untuk bawa kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebaikan yang ada pada al-Islam kita dapat menyaksi dan kita dapat rasai kalaulah kita betul-betul renung dan tadabbur. Karena syariat al-Islam itu berdasar kepada Tuhan yang al-alimul hakim, yang maha tahu segala rahsia, yang maha bijaksana. Memang sekali peraturan agama cara hidup yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala,
daripada Tuhan yang maha bijak, daripada Tuhan yang maha mengetahui segala rahsia, memang sekali dia mesti memilih jalan yang paling sempurna, yang paling layak untuk dijalan, untuk berjalan di atas dunia ini, untuk bawa kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tidak syak sama sekali. Sebab tu kalaulah kita perhati sejak daripada yang dipanggil akidah berdasar kepada la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, mencakupi rukun al-iman dan rukun al-islam, ialah kalimah tauhid yang hanya bertuhan kepada Allah, yang menegak Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai qudwah hasanah, contoh tauladan yang paling baik. Berdasar pada tauhid dan berdasar pada contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan mestilah terhenti kepada tauhid kepada Allah, dan berdasar kepada semua ibadat yang kita laku, semua muamalat yang kita bergerak, berdasar pada contoh tauladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada pokok akidah. Bagaimana pula kalau kita perhati kepada semuanya ibadat, semuanya muamalat. Sebagai contohnya semaya, yang Allah Ta'ala jadikan semaya untuk menjadi satu ikatan di antara hamba dengan Tuhannya. Sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam, di celah-celah masa yang diletak masa yang cukup munasabah. Bimbangnya manusia ni ralik dan lalai dengan kesibukan, maka dipanggil dengan suara azan untuk menyahuti seruan Allah, mengingat kepada Allah. Sekali dengar, tubuh badannya mesti bersih, pakaiannya bersih, tempat sembahyangnya mesti bersih. Memang cukup mempunyai makna yang cukup baik. Bagaimana pula kalau kita perhati kepada siam, suatu ibadat yang melatih manusia itu mengetahui rahsia lapar dan dahaga, supaya ia tidak sokmo-sokmo dalam hidupnya kenyang. Mesti dia ingat kepada orang yang lapar dahaga dan perlu dalam hidupnya. Bagaimana pula kalau kita perhati kepada zakah, yang menjadi satu amalan untuk menolong kecemasan dan kesusahan manusia. Bagaimana pula haji? Bagaimana pula haji? Satu-satunya ibadat yang tidak ada pada umat yang lain. Satu ibadat yang boleh menghimpun sebanyak-banyak mungkin manusia di satu tempat, sebagai melambangkan syiar ummatan wahidatan, umat yang satu, di bawah tauhid, di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kuasa lain yang boleh himpun sebagaimana dihimpun oleh kuasa Allah melalui amalan haji di Makkah Al-Mukarramah, di satu tempat, supaya sekurang-kurangnya manusia yang tidak pernah melawat, menjejak tanah yang diwahyu, yang Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, boleh melawat, boleh menziarahi, boleh mengerti bahawa ini adalah bumi yang menurunnya padanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sininya tubik keluarnya para anbiya, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sininya tubiknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ikat umat manusia dengan sumber Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjadi umat Nabi kalaulah kita hendak kembali kepada ajaran yang bawa manusia kepada satu akidah, satu contoh tauladan yang baik, kalaulah kita tidak ambil iktibar dengan pengajaran yang kita boleh ambil daripada perhimpunan haji di Baitillahil Haram ataupun di Padang Arafah.
Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, ummatan wasatan adalah sifat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia umat yang paling baik, umat yang adil, umat yang terpilih. Dan kadang-kala itu adalah sederhana daripada kering kotor, di celah-celah kering kotor dan keterlaluan melampau. Tidak, al-Islam adalah yang paling baik. Tidak kering kotor yang dipanggil dengan bahasa Thai dipanggil jonjan, bukan. Dan juga tidak bersikap melampau, keterlaluan, tidak. Sebab tu ajaran al-Islam cukup baik. Cuba kita renung di sudut ibadat, di sudut hukum syariat menikah berkahwin, jelas nyata bahawa Islam mensyarak supaya manusia itu berkahwin. Islam tidak mau seorang itu ambil sikap ataupun memegang bahawa menikah berkahwin adalah satu benda yang nak menyibukkan dia daripada beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu satu anggapan yang tidak betul. Ataupun siapa-siapa menekan supaya terus dalam hidupnya beribadat kepada Allah, tidak peduli langsung kepada hal cari makan dan cara muamalat, cara berhubung dengan ahli keluarga, menega dan sebagainya, tidak juga. Sebab tu Nabi cukup marah apabila setengah manusia nak bersikap melampau dan nak bersikap keterlaluan. Nabi marah kepada orang yang nak bersikap semaya malam penuh dengan tidak ada berehat. Nabi pernah marah kepada orang yang nak ambil sikap puasa sepanjang tahun. Nabi telah pun marah kepada orang yang nak ambil sikap aku tidak akan berkahwin. Karena Nabi kata an-nikahu sunnati faman lam ya'mal faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnah aku, maka siapa dia berpaling tidak mau menerima pada sunnah aku ni, maka dia bukan daripada aku. Nabi pernah ambil anak batu yang kecil sewaktu dia melota, tunjuk pada para sahabatnya supaya ini sahaja batu untuk diguna untuk melota. Bimisli hadza farmu. Bukanlah makna bawa makna melampau, bawa batu besar ataupun tagur ikut dia. Bukan, anak batu kecil. Nabi tegah kata iyyakum wal ghulu, jaga-jaga kamu, jangan sampai kamu itu kepada ghulu. Ghulu makna melampau. Karena innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena yang telah membinasakan umat sebelum kamu dengan sebab sikap melampau, ataupun dengan makna tak ada siapa langsung kepada kering kotor kemarakung, tak ada hubung langsung dengan Tuhan pencipta dia. Siapa kata tak ingat langsung kepada Tuhan dia, tak ingat kepada Tuhan dia, seminggu sekali boleh kena jumpa masjid, ataupun setahun sekali boleh kena masjid, ini anggap kata kering, jonjan, dah. Sebenarnya kalau kita duduk di atas dasar al-Islam itu, maka kita duduk dalam sikap aqwam, sikap yang lebih betul, lebih sempurna. Karena inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Apabila kita bersikap, mengambil sikap sebagaimana cara yang ditentu oleh Rasulullah, maka kita duduk di atas inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran memimpin kepada jalan yang lebih betul dan lebih lurus. Itulah al-Islam, agama yang bawa makna mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya al-Islam itu, agama itu adalah mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak menghendak kepada kamu payah,
tapi hak Tuhan naknya mudah. Tapi kita kena ingat bahawa mudah itu telah disediakan oleh al-Islam, bukanlah kemudahan mengikut hawa nafsu kita. Dan Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Hendaklah kamu mudah dan janganlah kamu payah, dan hendaklah kamu memberi berita gembira, wabashiru, dan janganlah kamu memeliakan manusia, meliakan manusia. Dengan sebab bersikap kita melampau kadang-kadang bawa kepada manusia itu liar dan hundur diri daripada nak memahami al-Islam yang bersih daripada sumber Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita manusia, walaupun kita yakin bahawa Islam adalah agama yang cukup sempurna, lengkap, dan kita juga bergembira dengan pilihan Allah menjadi ummatan wasatan, adalah sebaik-baik ummah, khairu ummah. Tapi dalam hati pun kita tak ada mari berasa ajub. Dan kadang-kadang bahasa dakwah kata kita semua sempurna, cukup lengkap di setiap peribadi orang. Setiap peribadi dia tak boleh nak berasa ajub, nak mari takabur. Walaupun keyakinan dia berseronok, bergembira dengan kesempurnaan al-Islam, tapi amalan peribadi setiap orang dia berasa kata penuh dengan kecuaian, ketaksiran, kekurangan, kelemahan yang ada pada setiap orang. Setiap hari kita berasa kita bersalah, kita berdosa. Maka hendaklah kita tidak jemu daripada membasuh dosa-dosa dan mengakatkan kesempurnaan daripada kecuaian dan ketaksiran yang ada pada diri kita. Ketaksiran, kecuaian, kelemahan itu jadikanlah sebagai titik untuk timbulnya perasaan membaharui kekuatan. Janganlah kita jemu daripada membaharui kekuatan, membaharui keazaman kita, membaharui kesempurnaan kita. Sebagaimana kita tidak jemu kalau kita nak basuh, membersihkan baju yang kotor apabila kena najis. Apabila kotor cemarnya baju seluar kita, kita segera dalam nak membersih dan kita tidak jemu sama sekali. Bagaimana kita nak jemu untuk nak basuh diri kita daripada bergelomok dengan dosa, sia dan malam. Dan kita basuh kata kita berhajat kepada bertaubat, beristighfar dan mentajdid, membaharui segala-galanya demi menuju kepada sifat yang sebenar yang dipanggil khairu ummah ataupun dipanggil ummatan wasatan, supaya kita menjadi ummah contoh tauladan
yang dengan sebab itulah layak kita menjadi saksi di hadapan umat-umat lain. Kerana pada akhirat esok, hari kiamat esok tu Tuhan panggil Nabi Nuh umpamanya. Tanya kata, adakah mu telah menyampai agama kepada kaummu? Dia jawab kata, aku telah menyampai. Tuhan tanya pula umat dia, kaum dia, sungguh tidak telah dia menyampai? Umat dia nafi. Tak, dia kata, ada dia mari sore habuk cerita agama kepada aku. Lalu Tuhan tanya Nabi Nuh kata, siapa akan menjadi saksi? Siapa yang akan menjadi saksi yang mendakwa kata, yang kata mu telah menyampaikan agama kepada manusia? Lalu Nabi Nuh jawab kata, Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad dan umatnya yang akan menyaksi. Itulah maksud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad. Dan banyak kita berdoa kepada saudara kita al-mu'minin, al-muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.